Oke, jadi sebelum Cikgu start, Cikgu mau tanya, semua puasa kah di sini? Ada yang tidak puasa? Puasa? Sudah mau beli baju raya kah? Belum? Oke, tema apa kamu tahun ini? Merun? Enggak? Oke. Oke, jadi minggu ini kita laskan jumpa. Oke, hari Jumat. Jadi hari ini untuk minggu ini kita cuma buat ulang kaji untuk bab 1. Nah, mungkin kamu lupa sudah kan apa kita belajar dalam bab 1. Oke, nampak di depan nih apa? Kenapa dia nih? Dikejar anjing gak tuh? Oke, siapa ada pengalaman dikejar anjing? Oke, masa kamu dikejar anjing tuh? Kamu diam-diam kah, stay ataupun lari? Siapa lagi hari itu bagi tahu cikgu masa dia dikejar anjing, dia yang kejar anjing tuh balik. Oke, duduk. Oke, jadi masa kamu dikejar anjing, kamu berlari otomatis kah ataupun kamu pikir dulu, oh mau lari kan ini? Tidak. Oke, otomatis kan. Oke, siapa? Jadi bila kita dikejar anjing, kita nampak si anjing itu dari jauh, terus kita otomatis lari. Jadi dia ada kaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sistem saraf manusia. Siapa pada bagi tahu cikgu apa yang kamu paham tentang saraf? Saraf. Apa tuh saraf? Oke, apa yang kamu tahu tentang saraf? Di belakang tuh lah, si Awang, cepat Awang. Apa tuh saraf? Saraf cikgu, saya tidak tahu. Tidak tahu? Oke, yang depan-depan nih saraf tuh apa? Oke, urat. Oke, pernah dengar urat? Urat itu adalah saraf kita. Jadi hari ini kita belajar mengenai sistem saraf manusia. Oke, sebelum cikgu start, cikgu mau satu orang baca standar pembelajaran kita, objektif pembelajaran kita. Cikgu mau si Rafizan lah. Oke, cepat Rafizan baca. 1.1. Itu aja. Perialkan dengan lakaran struktur dan fungsi sistem saraf manusia. Kedua, membuat urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal dan luar kawal. Good. Jadi hari ini kita mau tahu apa struktur dan fungsi sistem saraf manusia. Dan yang kedua kita tahu macam mana urutan untuk impuls bagi tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawalan. Oke, siapa boleh bagi tahu cikgu? Ada berapa jenis sistem saraf manusia? 2, betul? Bukan 3? Oke, yang pertama kita panggil apa? Oke, good. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Yang kedua? Sistem saraf periferi. Oke, yang kedua adalah sistem saraf periferi. Oke, jadi sistem saraf pusat nih dia terbahagi kepada 2 lagi, yaitu otak dan juga saraf tunjang. Jadi kalau cikgu nampak, cikgu bagi gambar aja nih, kamu tahu kan otak di mana? Yes. Otak di bagian mana? Kepala cikgu. Ada ke otaknya di bagian lutut? Tiada. Tiada. Otak kita semua di bagian kepala. Oke, kalau saraf tunjang ini pula yang nih, yang panjang nih. Di belakang kita nih adalah saraf tunjang. Oke, sistem saraf periferi pula dia terbahagi juga kepada 2, yaitu saraf kranium dan juga saraf spina. Oke, sebelum cikgu start, cikgu mau buat activity dulu sedikit. Oke, kejap.
pusat. Oke, yang di belakang tuh. Oke, grup Siawang. Yang di belakang tuh. Yang pertama nih apa? Wow. Ya. Cepat apa? Siapa Din? Aku Tahu lah. Cepat. yang satu yang Oke, yang ini yang pertama. sistem saraf pusat. Oke, sistem saraf pusat. Oke, yang ini di atas nih. Oke, grup yang belakang lagi tuh. Grup kamu. Wakil satu orang. Begitu cikgu, jawaban yang kotak kedua nih. Momoy. Otak. Otak? Ya. Betulkah? Oke, betul otak. Oke, yang ini pula kotak ketiga. Oke, grup nih. Saraf tunjang. Oke, good. Saraf tunjang. Begitulah semangat. Oke, yang ini pula. Oke, grup ke-6. Sistem periferi. Awang, cikgu pas keluar lah kau ni ya. Bising betul. Oke, grup ke-6. Yang ini kotak ni jawabannya. Sistem saraf periferi. Oke, sistem saraf periferi. Oke, good. Oke, grup seterusnya. Jawaban yang ni. Saraf apa nih? Oke, good. Saraf cranium. Oke, last sekali adalah saraf. Oke, saraf spina. Jangan tertukar. Saraf cranium di bagian kepala, saraf spina di bagian dada kita. Oke, boleh? Oke, saya tengok betul ke kamu ni. Betul. Oke, good. Semua betul. Oke, tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke. Sekarang kita teruskan pula. Oke, kita teruskan dengan sistem saraf pusat. Apa fungsi sistem saraf pusat? Jadi fungsi utama sistem saraf pusat ini adalah untuk mengawal dan juga mengkoordinasi organ dalam bahagian badan. Jadi macam mana dia mau kawal, macam mana dia koordinasi organ kita. Pertama sekali dia perlu mengesan rangsangan. Oke, siapa ingat rangsangan itu apa? Tindak balas. Tindak balas, Gerak balas. gerak balas. Bunyi apa lagi? Contoh rangsangan. Apa lagi? Bahan kimia. Jadi rangsangan ini adalah apa-apa perubahan yang berlaku di sekeliling kita. Oke, kita tengok contoh yang tadi itu, dikejar anjing. Kamu nampak anjing terus kamu berlari kan otomatis. Jadi rangsangan kita apa? Lari. Oke, rangsangan kita apa? Apa yang menyebabkan kita lari tadi? Anjing. Jadi kita punya rangsangan adalah anjing. Oke. Lepas kita kesan rangsangan, kita akan mengantar maklumat dalam bentuk impuls. Impuls ni macam cas-cas elektrik dalam kita punya badan, sangat-sangat kecil. Oke, lepas tu impuls tadi tu akan ditafsir ataupun akan diproses oleh apa? Oleh otak. Oke, lepas dia diproses, baru dia menghasilkan gerak balas. Oke, cikgu mau yang kedua ni. Oke, baca yang kedua. Rangsangan ialah good. Jadi rangsangan ialah sebarang perubahan yang berlaku di sekeliling kita. Jadi apa-apa yang berlaku di sekeliling kita adalah rangsangan. Contoh, kawan kamu sentuh kamu. Oke, kamu dapat rasakan kawan kamu sentuh kamu. Itu pun adalah rangsangan. Ataupun kawan kamu tarik rambut kamu kah? Itu pun adalah rangsangan. Oke. Yang ketiga ni pula. Apabila organisme menerima rangsangan, ia akan bertindak balas terhadap rangsangan itu. Jadi tindakan itu kita panggil sebagai gerak balas. Jadi gerak balas ni adalah tindak balas yang kita buat berdasarkan rangsangan yang kita terima. Contoh, kawan kamu pegang kamu dari belakang, lepas tu kamu menoleh ke belakang kan? Jadi perbuatan menoleh ke belakang tu, tengok ke belakang tu adalah gerak balas. Okey, boleh? Di belakang tu boleh? Itu Okey, sekarang kita tengok macam mana pergerakan impuls dalam saraf manusia.
Oke, pertama sekali kena ada rangsangan. Contohnya macam suhu, cahaya, bunyi, rasa ataupun tekanan. Jadi rangsangan ni akan dikesan oleh reseptor. Reseptor ni apa? Reseptor ni adalah sel khas yang ada dalam kita punya organ deria. Siapa tahu organ deria terbahagi kepada berapa jenis? 5. Okey, sebutkan. Yang pertama, mata. Okey, telinga. Mulut ke lidah? Lidah. Lepas tu hidung. Akhir sekali tangan. Okey, tangan kita ni ada apa? Kulit. Pandai. Kulit bukan tangan. Okey, jadi reseptor ataupun organ deria tu kita panggil sebagai efektor. Jadi kalau dalam soalan tanya apakah efektor, jawapannya adalah organ deria. Sebab kamu tahu organ deria itu apa. Tapi bila ditanya apa efektor, kamu dah tahu. Padahal dia adalah benda yang sama. Jadi ingat ya, kalau dia tanya efektor itu apa, kamu jawab dia adalah organ deria. Oke, jadi reseptor ini buat apa? Reseptor ini akan hasilkan impuls. Jadi reseptor akan hasilkan impuls. Lepas itu impuls akan dihantar kepada sistem saraf manusia. Oke, sama ada otak dan juga saraf tunjang. Oke, di sini juga lah kita punya impuls akan diproses. Oke, lepas impuls kita diproses, dia akan hantar kepada mana? Pada organ. Kepada mana? Pada otak. Oke, dia akan hantar kepada efektor. Efektor ni apa? Efektor ni adalah organ yang bergerak balas terhadap rangsangan yang disampaikan oleh sistem saraf pusat. Jadi ingat ya, efektor itu adalah organ yang melakukan gerak balas. Oke, lepas tu dia akan bagi tahu kita punya otot tu untuk melakukan tindak balas. Oke, boleh? Boleh. Oke, boleh kan ni? Macam blur macam kamu ni? Boleh. Oke, kalau boleh sekarang cikgu mau kamu buka buku kerja muka surat 2. Oke, buka surat 2 dan 3. Cikgu mau kamu jawab sekarang. Oke, soalan 1 dan 2. Apa ya? Cikgu cek siapa dah buat ni, awas kamu. Oke, cikgu bagi masa dalam 10 minit. Lepas tu cikgu cek. Lepas tu kita bincang sama-sama. Oke, buat. Boleh bincang dalam kumpulan masing-masing.
Jokon mama. Ay, wala ay. Grabe si Manu na laki na. Hindi ka sa mga polis ka. Okay, siapa yang pesan rongsangan? Minggu depan. Siapa yang pesan rongsangan? Otak? Siapa yang pesan rongsangan? Ah.
Kalau misalnya cepat Ang sticker ka, Diego. Kasih.
Oke, siapa nama baju hijau tuh? Syarif, sudah ke Syarif? Cepat, cepat, cepat. Oke, kita bincang nih berdasarkan kumpulan. Nah, jadi kumpulan yang berjaya jawab betul dapat stiker. Satu orang enggak? Oke, duduk. Awang. Cikgu kasih keluar kau nih, Wang. Saya kan dari kita das. Oke, langsung dan ya. Kalau cikgu kenapa kalau keluar, cikgu kunci pintu. Itu Syawang nih kan? Oke, sudah Kak Regi? Udah. Oke, yang belakang sekali tuh ready kah? Oke, sekarang kita buat perbincangan yang pertama. Oke, soalan yang pertama, raja di bawah menunjukkan sistem saraf manusia. Oke, grup by grup ah. Oke, grup yang satu dulu. Oke, bagi itu cikgu jawaban untuk sistem saraf pusat. Oke, otak dan saraf tunjang. Oke, good. Kumpulan dua. Oke, saraf cranium dan juga saraf spina. Oke, ada jawaban lain? Tidak. Oke, yang paling belakang bagi tahu cikgu jawaban untuk sistem saraf pusat. Oke, Syarif, berdiri Syarif. Oke, sistem saraf pusat apa jawabannya? Dengan? Oke, sebelah si Syarif, baju polis. Oke, jawaban sistem saraf periferi apa jawabannya? Saraf cranium sama saraf spina. Oke, good. Saraf cranium dan juga saraf spina. Oke, good. Sekarang kita buat pula untuk B. Oke, untuk pertama, komponen pertama, reseptor. Oke, kumpulan ketiga, apa jawaban reseptor? Oke, good. Jadi jawabannya adalah mengesan rangsangan dan menghasilkan impuls. Oke, nampak kan? Reseptor ni. Dia kesan rangsangan. Jadi ingat, rangsangan dikesan oleh reseptor. Oke, yang kedua, sel saraf, kumpulan 4. Oke, membawa impuls. Oke, good. Jadi jawabannya adalah membawa impuls. Oke, yang ketiga, otak, kumpulan 6. Kumpulan 5. Diri? Satu orang, apa jawaban otak? Oke, jawabannya adalah mentafsir impuls dan menghasilkan maklumat. Awang. Oke, jawaban untuk otak apa? Fungsi otak. Cepat berdiri. Cepat, kalau salah cikgu aku keluar. Siap sudah ini. Oke, cepat jawaban otak apa? Siap cikgu. Belum siap? Siap cikgu siap. Siap sudah, cepat lah. Jawab. Tinggal baca jawaban. Fungsi otak apa? Oke, mentafsir impuls dan menghasilkan maklumat. Oke, yang keempat, kumpulan 6. Apa fungsi efektor? Oke, good. Jadi, efektor fungsinya adalah menghasilkan gerak balas. Oke, soalan yang kedua, lengkapkan raja di bawah bagi menerangkan tindakan sistem saraf mengikut urutan yang betul. Kumpulan 7, jawaban reseptor apa? Kumpulan 7, paling belakang, baju hijau. Wakil satu orang. Oke, cepat. Cepat. Cepat cepat. Lelaki. Macam mana buat lelaki ni? Masih malu dah lelaki. Oke, reseptor buat apa? Rangsangan dan menghasilkan impuls. Nur Hafiza. Baik. Oke, cepat kuat. Memesan rangsangan dan menghasilkan impuls.
Oke, good. Jadi reseptor dia akan mengesah rangsangan dan menghasilkan impuls. Oke, kumpulan si Rafizan, cepat. Sel saraf dia buat apa? Membawa impuls. Nah, membawa impuls. Oke. Oke, otak pula. Oke, kumpulan mana yang mau otak? Oke, kumpulan ni. Dia buat apa? Oke, mentafsir impuls dan menghasilkan maklumat. Oke, sel saraf. Oke, kumpulan sana. Oke, membawa impuls ke mana? Good, ke efektor. Oke, efektor. Oke, good, menghasilkan gerak balas. Oke, jadi kamu faham sudah? Saya akan teruskan pula untuk tindakan. Oke, siapa masih ingat? Gerak balas terbagi kepada berapa jenis? 2. Oke, yang pertama apa? Oke, terkawal. Yang kedua? Oke, good, luar kawalan. Oke, jadi kita tengok dulu yang pertama adalah tindakan terkawal. Oke, jadi tindakan terkawal ini adalah tindakan yang kita sedari dan kita lakukan mengikut kehendak seseorang. Contoh kamu berjalan, adakah kamu berjalan tiba-tiba? Tiada kan? Kamu berfikir, mungkin mau pergi tandas jadi kamu pun berjalan. Tiada orang berjalan secara tiba-tiba. Oke, jadi semua tindakan terkawal akan dikawal oleh otak. Ingat ya, siapa yang kawal tindakan terkawal? Otak. Oke, ingat otak. Oke, jadi contoh-contoh tindakan terkawal adalah membaca, menulis, kamu bercakap, kamu makan. Ada kasih dimakan tiba-tiba? Tiada. Mana ada sih? Kalau kamu makan baru kamu makan. Tiada kamu bangun-bangun terus kamu makan tiba-tiba kan? Tiada. Minum pun sama, berjalan, berlari, bersenam. Oke, jadi kita tengok macam mana tindakan terkawal ini berlaku. Oke, pertama sekali kena ada rangsangan. Oke, contohnya kamu tengok. Oke, botol air itu warna apa? Coba angkat sim. Mana-mana hijau. Oke, nampak tuh warna apa tuh? Hijau. Ungu. Biru. Dia macam warna biru-biru purple begitu kan? Yes. Ada kan nampak warna kuning? Tiada kan? Jadi macam mana kita boleh nampak objek itu berwarna? Sebenarnya adalah cahaya. Setiap objek ni ada cahaya. Jadi cahaya daripada objek tu akan masuk ke dalam kita punya mata. Jadi objek tu adalah rangsangan kita. Boleh? Jadi rangsangan tadi tu akan dikesan oleh siapa? No, dikesan. Rangsangan dikesan oleh reseptor. Reseptor kah efektor? Reseptor. Jadi kita nampak objek tu, cahaya akan masuk ke dalam mata kita. Lepas tu dikesan oleh reseptor. Jadi reseptor dalam kita punya mata akan menghasilkan impuls. Oke, lepas tu impuls diantar ke mana? Ke mana? Ke otak kah? Oke, jadi dia akan hantar ke otak. Melalui apa? Sel apa? Sel saraf. Jadi otak buat apa? Otak akan terima dan juga dia akan tafsir impuls. Lepas tu dia akan hantar semula impuls yang sudah ditafsir tadi ke mana? Dia akan hantar ke efektor. Oke, jadi efektor dia buat apa? Oke, jadi efektor dalam kita punya otot rangka akan dirangsang. Dia akan dirangsang dan akan menghasilkan gerak balas. Boleh faham? Oke, siapa yang dah faham lagi angkat tangan? Jangan malu-malu, jangan kamu takut. Angkat tangan. Saya akan faham je. Oke, good. Oke, sekarang kita tengok pula tindakan luar kawalan. Oke, cikgu mau tanya satu orang dulu. Awang, berdiri awang. Oke, semasa tindakan terkawal, siapa yang proses impuls?
Reseptor. Betulkah? Oke, reseptor dia ada proses impuls, dia hasilkan impuls. Jadi siapa yang proses impuls? Tangan. Oke, otak. Siapa yang jawab otak tadi tuh? Very good. Kumpulan tuh. Jadi yang proses impuls adalah otak. Oke. Sekarang kita tengok pula gerak balas yang kedua, yaitu tindakan luar kawalan. Oke, jadi tindakan luar kawalan ini adalah tindakan yang berlaku secara serta-merta ataupun tanpa kita sedari. Contohnya macam dikejar anjing tadi. Ada kamu berpikir dulu? Tidak kan? Terus kamu berlari kan? Jadi itu adalah tindakan luar kawalan. Oke, siapa tahu tindakan luar kawalan ini dia terbahagi kepada berapa jenis? Dua? Dua kah? Tiga kah? Awang berapa awang? Dua. Oke, yang pertama adalah melibatkan medula oblongata. Yang kedua dia melibatkan apa? Tindakan refleks, yaitu saraf tunjang. Oke, good. Oke, jadi kita tengok yang pertama yang melibatkan medula oblongata. Oke, medula oblongata ini yang ni. Oke, kita punya otak nih ada satu salur begitu di belakang otak tuh kita panggil sebagai medula oblongata. Jadi tindakan luar kawalan yang melibatkan medula oblongata ini contohnya macam kita bernafas. Adakah sini dia bernafas, dia kawal pernafasannya? Ada? Oke, yang belakang tuh kamu boleh kawal kamu punya pernafasan kah? Tidak? Boleh. Siapa yang boleh kawal dia punya pernafasan? Mungkin hari ini dia mau bernafas, besok dia dah mau bernafas, ada? Awak. Astagfirullahaladzim. Adakah? Oke, tiada kan? Jadi kita punya pernafasan kita tidak boleh kawal, dia berlaku secara semula jadi. Contoh yang lain adalah degupan jantung kamu. Bolehkah kamu kasih berhenti degupan jantung kamu tiba-tiba? Ataupun kamu tahan sekejap lah, begitu jantung lah, boleh? Tidak boleh kan? Dia berlaku secara tanpa kita sedari, secara semula jadi. Oke, siapa ingat peristalsis itu proses apa? Peristalsis. Lupa sudah kamu nih kan? Peristalsis itu proses apa? Lupa kah lupa? Hilang ingatan? Oke, jadi bila kita makan, dia akan turun dekat kita punya esofagus. Jadi caranya turun tuh dia melalui proses peristalsis. Itu proses pengembangan dan juga pengecutan kita punya esofagus. Oke, kita tengok pula contoh tindakan terkawal yang melibatkan saraf tunjang ataupun kita panggil sebagai tindakan refleks. Oke, contohnya kamu pegang benda yang panas. Adakah masa kamu pegang yang panas tuh kata, panas tadi, baru kamu kasih air tangan kamu? Ada? Jadi kamu kata apa bila terpegang benda yang panas? Macam begini cikgu. Aduh, panas. Kamu otomatis kan? Dia kata, aduh panas. Betul. Kamu otomatis kasih lari dia punya tangan. Oke, contoh yang kedua pula. Perhatian lah cikgu. Kamu terpijak benda yang tajam. Adakah kamu tengok lagi ataupun kamu berfikir lagi mau kasih lari ke kaki ini ataupun tidak? Ada? Ada cikgu melompat terus. Kamu terus melompat. Dia mau buat takunan tadi. Panas dengan pijak waktu. Mau buat takunan? Jaga aku sepanjang 5 inch. Jadi kalau kita terpijak benda yang tajam, kita otomatis kasih lari kita punya kaki. Oke, contoh yang lain lagi. Kamu kasih bersih tingkap, menyapu, tiba-tiba habuk masuk di hidung. Bolehkah kamu kawal daripada bersihin? Boleh. Dah dapat kan? Yang belakang tuh kan yang bercerita nih kan? Ini ketuanya ni cikgu. Yang ketuanya ini si Syarif kali ini. Yang baju hijau nih. Cikgu panggil lah kali depannya. Jangan kasih semalu bagi. Oke, jadi kamu udah boleh kawal kamu daripada bersih. Jadi ini adalah contoh-contoh tindakan luar terkawal yang melibatkan saraf tunjang. Oke, contoh yang lain lagi apa? Yang melibatkan saraf tunjang, tindakan refleks. Siapa lagi tahu apa contohnya? Krem kaki. Krem kaki, oke. Apa lagi? Boleh
Oke, di hutan mengadi. Oke, apa lagi? Tindakan luar kawalan. Oke, kamu terpijak benda yang tajam. Oke, kamu dikejar anjing itu apa? Tindakan apa? Oke, grup belakang sekali. Kalau kamu dikejar anjing itu adalah tindakan apa? Luar kawalan. Betul nggak luar kawalan? Kenapa luar kawalan? Panik. Sebab? Panik. Nah, tanpa kamu sedari. Oke, good. Jadi kita tengok contoh macam mana tindakan luar kawalan ini berlaku. Oke, contohnya kamu pegang objek yang panas tadi. Jadi kamu punya rangsangan adalah objek panas. Nah, objek panas itu adalah kamu punya rangsangan. Jadi rangsangan tadi itu akan dikesan oleh siapa? Siapa yang kesan? Manusia. Manusia? No. Rangsangan. Oke, ini rangsangan kita. Reseptor. Ingat siapa yang kesan rangsangan adalah reseptor. Otak tidak boleh kesan rangsangan. Jadi sel-sel reseptor haba pada kulit dia akan kesan rasa panas. Cikgu, kalau kulitnya sudah berkubat? Walaupun kulitnya sudah berkubat tuh, dia tetap ada reseptor. Walaupun dia punya kulit tuh sudah melecur ke apa, dia tetap ada reseptor dia. Jadi reseptor dia buat apa? Reseptor dia akan hasilkan impuls. Lepas itu dihantar ke mana? Dia dihantar ke otak. Dia akan hantar ke saraf tunjang. Ingat ya, kalau tindakan luar kawalan dia tidak melibatkan otak. Dia melibatkan saraf tunjang. Oke, lepas itu kita punya impuls ataupun maklumat tu dia akan melalui sel saraf di dalam saraf tunjang. Lepas itu barulah impuls tu akan dihantar kepada kita punya efektor. Jadi efektor dia buat apa? Efektor dia akan bagi tahu kita punya otot rangka untuk tangan kita ni dirangsang. Oke, kita bagi tahu. Oh, benda ni panas, kesilari tangan kita. Itu adalah fungsi efektor. Barulah dia hantar impuls tu untuk menghasilkan gerak balas. Oke, ini dia punya proses ni berlaku dengan sangat-sangat cepat. Impuls tadi tidak sempat diproses oleh otak. Dia cuma melalui saraf tunjang. Itu adalah contoh tindakan luar kawalan. Oke, boleh? Boleh gini? Dah semangat pula? Boleh. Grup belakang tu macam tak boleh? Orang memang lemah, cikgu. Boleh kan grup belakang tu? Boleh. Oke, good. Oke, sekarang kita buat aktiviti. Cikgu akan bagi nampak gambar. Lepas tu cikgu mau kamu teka. Gambar tu tindakan kawalan ataupun tindakan luar kawalan. Oke, cikgu kumpulan satu dulu. Oke, gambar membaca buku. Tindakan terkawal kah luar kawalan? Oke, terkawal. Oke, good. Oke, kumpulan dua. Oke, kenapa luar kawalan? Ndak apa? Kita ndak apa? Kita ndak berfikir, kita ndak sedar. Oke, good. Kumpulan tiga. Oke, kumpulan tiga ni apa? Ini apa ni? Oke, kawalan kah luar kawalan? Luar kawalan. Oke, kumpulan tiga mana? Kumpulan tiga. Ini lah kumpulan tiga. Oke, jawab. Luar kawalan kah kawalan? Ini proses peristalsis di esofagus kita. Jadi dia adalah tindakan terkawal ataupun tindakan luar kawalan. Oke, luar kawalan. Oke, kenapa luar kawalan? Kita boleh berfikir ke proses ni? Berkejam. Oke, good. Kamu ni tidak semangat langsung mau berlari. Baik. Oke, kumpulan keempat. Tindakan terkawal ataupun tindakan luar kawalan? Oke, good. Tindakan terkawal. Oke, kumpulan lima. Dia berlari ni. Dia berlari ni apa? Tindakan terkawal kah luar kawalan? Oke, good. Terkawal. Kenapa terkawal? Kenapa? Sebab dia tidak cemas dan berani. Dia hanya bersukaria. Oke, kenapa tindakan terkawal? Berlari ini tindakan terkawal. Kenapa? Kumpulan lima.
pelukan, mau berlari kan tidak. Nah, itu adalah tindakan terkawal. Oke, kumpulan 6. Nah, nampaknya air liur nih. Jadi dia tindakan terkawal kah, tindakan luar kawalan? Luar kawalan? Betul? Oke, kenapa luar kawalan? Oke, kamu boleh kasih ngerti nggak kamu punya air liur nih? Tidak kan? Oke. Kumpulan ke-7. Oke, apa nih? Tindakan terkawal kah, tindakan luar kawalan? Kenapa luar kawalan? Ya, kenapa dia dikejar anjing? Kenapa dia tindakan luar kawalan? Ah, dia panik. Betul. Oke, kumpulan 8. Ah, dia bersenam. Tindakan apa tuh? Terkawal kah, luar kawalan? Ah, terkawal. Good. Dapat stiker. Stiker. Ah, stiker nanti. Oke, sekarang kita buat activity yang seterusnya. Kamu buka muka surat 4. Oke, buka buku kerja surat 4. Jadi tujuan kita, oke tulis ya. Oke, sudah ada tujuan nggak belum? Oke, jadi tujuan kita buat activity ini adalah untuk mengkaji kepentingan tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawalan. Oke, untuk mengkaji kepentingan tindakan terkawal dan tindakan luar kawalan. Oke, jadi kita kumpulan ke depan. Oke, setiap ketua kumpulan ke depan. Diambil satu pembaris. Oke, ada 8. Nih. Oke, jadi cikgu mau kamu buat dulu activity A. Oke, nampak activity A tuh? Oke, satu murid dia pegang hujung pembaris meter dalam jarak 40 cm dari lantai. Nah, lepas tu satu murid lagi dia pegang satu hujung tuh tanpa menyentuh pembaris. Nah, lepas tu murid satu tuh dia lepaskan dan murid kedua dia cuba tangkap. Nah, lepas tu kamu kira bacaan dia. Faham gak yang di belakang tuh? Paham. Kalau cikgu nampak kamu udah paham, awas kamu ah. Oke, buat sekarang. Oke, buat. Oke, mulai sekarang, ulang. Buat dulu activity A. Oke, grup belakang tuh paham kamu buat apa? Ah, kalau udah paham cikgu pukul kamu ah. Oke, buat sekarang. Oke, buat activity A dulu. Rafizan. Nah, buat begitu. Nah, lepas itu kamu kira lah dia punya bacaan macam mana, berapa jaraknya. Kamu kira-kira lah, kamu agak-agak berapa. Nah, kamu kira dari pembaris meter kamu tangkap kemana. Oke, boleh mulai sekarang. Ya, mana-mana loh. 19. 19. 19.
Buat santai. Kok lagi di bawah? Bukan yang satu tuh belum dapatin jam ciku. Soalnya dia menangis gara-gara si Nadia. Karena dibuat janji ke pembasnya. Aku tadi begini. Wah, ulang ini aja ya. Aduh, besar lebar kali. 24 kali. 24. Itu kan mungkin. Dari yang ditangkap tuh. Kau lagi. Masa dekat. Kali-kali. Cepat ya. Kurata sudah ini. Tiga, bah? Oh ya, bang. 4. Betul lah, bang. 4 tiga. Delapan, ah? Oh ya, pula ya. Ya betul lah. Ambil bah, anu. Buku apa? Buku sains. Buku sains. Saintifik. Ini lagi. Siapa yang tepuk tangan? Buat. Hah? Siapa yang lagi? Yang ini. Siapa? Ano, hindi ko dibagi kan pembasan belum yang bukan yang tadi tuh yang kita Kepikir. Rawan aja.
Oke. Cia, si Cing, Yes, saya. si Li Kim Fai, Randall, sama si Sim. Cepat keluar. Oke, yang bahasa Cina, semua keluar. Yang pertama sendiri gitu. Awang kalau gua antar tuh keluar. Oke, kumpulan yang sudah buat activity A angkat tangan. Saya terangkan macam mana buat activity B. Belum 5 menit lagi. Besar mata dia kenapa? Yang dia buka keluar tadi. Oke, kumpulan mana yang sudah siap activity A? Oke, yang sudah siap activity A, macam mana kita kira purata? Oke, good. Kita tambah semua, lepas itu bahagi 3. Oke, untuk activity B, saya mau kamu 2 orang. Nah, lepas tuh kamu perhati mata kawan kamu tuh, yang warna hitam dia tuh, irisnya tuh. Perhati. Nah, dia besar kah kecil? Lepas tuh tutup mata kawan kamu tuh 5 menit. Ah, lepas 5 menit perhati lagi. Dia makin besar kah makin kecil? Oke, buat aktiviti ini sudah. Ini sudah. Bahagi. Nah, itu sudah dulu. Lepas itu perhati. Mana satu dia punya yang sebelum dia katakan selepas boleh.
kedua ini. Oke, buat activity B. Oke, siapa lagi belum buat activity B? Oke, grup G. Oke, buat activity B. 2 orang. Sudah. Oke, yang sudah buat activity A dan B, cikgu mau kamu buat soalan dia. Soalan A, B, C, D. Oke, kamu tanya dulu jawab.
Oke, siapa mau antar Amali? Boleh antar sekarang. Mau cek antar mau keluar? Keluarlah. Bolehlah ikut kawan kamu tuh. Oke, buat lagi. Cukup bagi masa dalam 2 menit lagi. Lepas itu cepat. Sudah? Oke, kalau sudah duduk tempat masing-masing. Bising ya, jangan bising ya. Oke, kalau sudah duduk tempat masing-masing. Ego bilang antar aku nih. Sabar. Cepat dulu situ. Oke, yang sudah duduk tempat masing-masing. Oke, kita buat perbincangan. Oke, untuk perbincangan. Soalan E, namakan jenis tindak balas. Oke, kita ada berapa jenis tindak balas? Ada berapa? Oke, 2. Jadi kamu rasa-rasa activity E itu tindakan apa? Oke, terkawal. Oke, kumpulan belakang. Activity E tindakan? Tidak terkawal. Oke, tindakan terkawal. Adakah masa kamu tangkap pembaris tuh? Kamu mau pikir dulu. Pikirkan. Baru kamu tangkap begitu. Jadi adalah tindakan terkawal. Kamu boleh kawal. Oke, activity B. Activity size anak mata. Bolehkah kita kawal kita punya size anak mata? Tidak. Kalau kita masuk bilik yang gelap, tidak cahaya, anak mata kita punya size tuh mengecil. Jadi kita tidak boleh kawal kita punya size anak mata. Jadi activity B adalah tindakan luar kawalan. Oke, kumpulan belakang tuh boleh? Boleh? Apa jawabannya? Activity E apa? Oke, terkawal. Activity B? Oke, tidak terkawal tuh tindakan luar kawalan. Oke, B. Apakah kaitan antara jarak yang dilalui oleh pembaris meter dengan masa gerak balas dalam aktiviti E? Oke, jadi jawabannya adalah jarak yang dilalui oleh pembaris meter menunjukkan masa gerakan. Sama ada pantaskah ataupun perlahan. Itu adalah dia punya masa gerak balas. Oke, C. Bisingnya kamu bising. Oke, C. Mengapakah murid 2 diminta masuk ke dalam bilik gelap dalam aktiviti B? Oke, ini kita ada bilik gelap, tapi kita buat tutup matanya. Jadi kamu rasa-rasa kenapa kita mau tutup mata kawan kita tuh? Oke, good. Untuk mengurangkan jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Jadi sebab kita tutup mata kawan kita tuh, kita mau kurangkan jumlah cahaya yang masuk ke dalam matanya. Lepas tu kita tengoklah dia punya size anak mata sama ada membesar ataupun
mengecil. Okey, soalan D pula. Apakah kepentingan tindakan dalam aktiviti B terhadap murid yang kedua tadi, yang tutup mata tu? Kenapa pentingnya? Okey, untuk mengelakkan kecederaan. Okey, kalau tulis bahaya pun boleh. Kalau untuk mengelakkan bahaya, untuk mengelakkan kecederaan, itu pun cikgu boleh terima. Atau mengelakkan daripada bahaya pun boleh. Okey. Okey, kumpulan belakang tu boleh? Boleh. Okey, kalau boleh apa jawapan D? Syarif berdiri Syarif. Bagi tahu cikgu apa jawapan D. Apakah kepentingan tindakan dalam aktiviti B terhadap murid yang tutup mata tu? Belum tulis? Untuk mengelakkan kecederaan ataupun untuk mengelakkan daripada bahaya, itu pun boleh. Okey, semua sudah? Sebelum keluar cikgu cek siapa yang dah penuh dia punya buku kerja, jangan harap boleh keluar daripada kelas ini. Mana lagi mana? Cepat. Okey, Di. Jangan. Okey, Di, apakah kepentingan tindakan dalam aktiviti B terhadap murid yang tutup mata? B. Okey, apakah kaitan antara jarak? Okey, jawapannya adalah jarak yang dilalui oleh pembaris meter menunjukkan masa gerak balas. Okey, jarak yang dilalui oleh pembaris meter menunjukkan masa gerak balas. Okey, boleh? Okey, kalau boleh setiap kumpulan ke depan, ketua kumpulan ke depan. Okey, bagi setiap orang. Okey, itu adalah refleksi kita. Apa yang cikgu mau kamu buat? Okey, kamu nampakkan kertas kamu ini kan? Okey, cikgu mau kamu tulis, lukis satu emoji yang menggambarkan emosi kamu tentang pembelajaran kita hari ini. Kamu sedih kah? Kamu gembira kah? Okey, lepas tu tulis di sini. Saya apa? Kerana apa? Bolehlah kamu tulis perenggankan, nanti cikgu baca juga. Itu adalah refleksi kita. Okey, lukis emoji yang menggambarkan emosi kamu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kamu gembira kah, sedih kah? Setiap orang lepas tu nanti cikgu cek satu-satu. Siapa buku kerjanya kosong, jangan boleh keluar daripada makmal. Kamu kasih siap dulu, baru kamu keluar. Yang di belakang tuh habislah kamu. Settlekan sekarang. Ada masa lagi. Okey, nanti kumpulan yang sudah tulis refleksi boleh klaim stiker. Okey, kumpulan yang sudah tulis nanti ke depan boleh klaim stiker. Ada berapa soalan yang kamu berjaya jawab? Okey, yang belakang tu jangan harap cikgu kasih keluar kamu kalau dah siap buku kerja. Syarif, buatlah buku kerja tu. Siap sudah? Refleksi tu buat. Okey. Menyanyi-nyanyi
Ketua kumpulan kutip kamu punya nih. Kertas refleksi kamu. Nanti cikgu baca. Aku takut benar baca di sana. Oke, tulis nama di belakang. Nama simple saja lah, jangan nama panjang. Oke, cepat-cepat. Oke, kalian stiker. Si Rafizan sama si Awang jangan keluar. Kamu udah antar refleksi kamu udah antar buku kerja, tengok. Oke, kerja rumah kamu jawab muka surat 3 soalan 3. 3A, B, C. Ini kamu punya kerja rumah. Hari Jumat cikgu cek satu-satu. Oke, klaim stiker, kumpulan lain, dapat stiker. Balik. Pembaris Mito antar, jangan kamu balik pembaris Mito ini. Jangan dibawa balik pembaris. Ada apa? Awang, buku kerja ambil. Bolehlah keluar, siap sudah. Rafizan, napak dulu cek buku lo. Si kualiin depan. Rafizan, napak dulu kamunya buku kerja baru tulis balik. Sebelah. Kenapa siap? Bye-bye. Ya. Oke.